Manusia ni ada 99 perangkap kematian. Ada yang perangkap kemalangan, ada yang lepas daripada kemalangan. Kita nak kata sikit lagi. Macam itu ingat tak Elmina yang kapal terbang jatuh? Ada orang baru je lalu situ. Ya Allah, kalau kita awal sikit tadi mungkin kita kena. Yang seorang kan. Yang seorang tadi kalau lewat sikit mungkin kita kena. Dia dah fikir macam tu. Tu sekarang ni orang lalu Elmina semua. Mana atas betul, ya, masuk saya. Saya hari-hari lalu situ pergi utara. Ada tak? Slow dia katakan Elmina. Nampak lu Elmina tengok. Takut. Mau tak takut? Iya. Tak bukan kata nak apa. Maknanya kematian tu boleh berlaku. Ada orang tu diuji dengan terjun dengan kawan-kawan. Usanita buat camping. Mari kita terjun. Zap, kita seorang je timbul. Yang lain tak timbul, mana pergi kata. Jadi jangan pergi berkelah, jangan. Ada orang tu dia diuji apa? Pernah satu ketika flyover tu runtuh. Kena pula. Ya Allah, kena. Ada 99 perangkap kematian. Tanah runtuh. Cuba tengok tu. Semua rumah runtuh. Rumah dia je tegak lagi. Ya Allah, sikit lagi rumah kita. Terlepas satu lagi perangkap. Tapi ada satu perangkap yang kita tak boleh lepas. Iaitu perangkap usia tua. Lepas tua tak ada siapa hidup balik. Muda balik tak ada. Kira lepas ni memang kena standby aja. Yang tu kan. Tanda-tanda maut. Rasa macam selesailah maknanya, tapi dalam kepala dia tu kan, tengah mikir ni ada satu negeri lagi tak selesai. Maknanya masalah biasa, tetapi orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Catat dipandang bulan mengambang terang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi kalau kita dalam hidup kita hari ini, kita tengok tentang tajuk kita hari ini, tenang tu maksudnya tidak berkocak, tidak berombak, tenang dan lain-lain lagi. Dan maksud ujian pula cara untuk mengetahui buruk baiknya, untuk menguji, memastikan sesuatu hal, dan begitu juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu dilakukan untuk mencuba atau menduga kesungguhan seseorang itu. Jadi makna kata ujian ni Tuhan datangkan kepada kita untuk menilai sekuat mana hati kita, sekuat mana diri kita. Ada 5 perkara yang perlu ada dalam diri kita dalam menghadapi hidup ini. Ya. Semalahan kita yakin bagaimana yang amat bahagia Tuan Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah sendiri bersama dengan Tuan yang di-Pertua Negeri Melaka, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka pun dia dah tengok dah naik turun macam-macam. Samsul Debat pun macam tu. Kejap naik, kejap turun, pentas kan. Kejap keluar, kejap tak kan. Kejap kena ban, kejap boleh cakap, kejap kadang-kadang pun nak pergi satu negeri tu dah sampai tiba-tiba 5 minit sebelum dapat tahu program batal. Itu biasa, itu biasa. Ada setengah negeri tu pula kalau bukan bangsa negeri tu tak boleh ceramah kat negeri tu. Ada juga. Ada. Macam-macam. Ada orang tu pula kalau berbeza sikit daripada pandangan dia, kecenderungan tu, tak boleh ceramah kat tempat tu. Macam tu lah. Itu biasa. Kan? Itu biasa. Manusia kalau tak diuji namanya bukan orang. Kita akan diuji. Jadi kalau kita tengok tak ada siapa pun yang mahu dirinya ditimpa musibah. Tapi nak selamat macam saya kata tadi, 5 perkara kena ada dalam diri kita. 5 perkara. Nak pula usanita kan. Kita buatlah ceramah motivasi. Kita nak berjaya tak? So, tadi gambar tadi macam ni tadi. Wanita contoh tadi kan dengan emas. Contoh kan tadi nampak kan. Wanita susah nak tengok orang perempuan angkat tangan lebih daripada ketiak ni. Sekali situ je nampak contoh kan. Kalau dalam pertandingan pidato dan debat, kalau angkat lebih sikit tolak markah. Dia mesti macam ni je. Tak boleh lebih. Lelaki tak apa, perempuan tak boleh. Dia mesti macam tu je. Markah, Allah. Dia macam tu je. Tu saya beritahu sikit lah kan. Beritahu sikit lah. Dan kalau kita tengok 5 perkara yang kena ada apa? Nombor 1, sabar. Kena sabar. Lambat betul start program ni. Sabar. Kena sabar. Nak dapat yang elok-elok, yang bagus-bagus memang kena sabar. Kan macam orang kahwin kan. Ada orang cepat dapat jodoh, jambatan dia pendek. Ada orang lambat dapat jodoh, jambatan dia panjang. Rupanya Tuhan nak bagi yang terbaik. Kan, sabar. Ada orang jabatan dia pendek, banyak kali pula tu. Contoh-contoh lah. Yang faham-faham lah, tak faham sudah lah kan. Ni pejabat mufti dia faham lah kan.
Semua rujuk. Tuan apa Ustaz Zul takkan boleh tolong. Ramai tu tanya tu. Macam tu. Jadi makna kata sabar memang kena ada. Sabar kena ada. Bukan semua tiba-tiba dapat. Rupanya sabar ni pula ada 3 jenis. Sabar ni ada 3 jenis. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, 3 tingkatan sabar. Pertama, akan dapat 300 tingkatan darjat pahala. Sabar yang kedua dapat 600 tingkatan darjat pahala di sisi Allah, dan yang ketiga dapat 700 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Sabar yang pertama, sabar apa? Sabar untuk taat perintah Allah. Rupanya bukan semua orang boleh sabar. Masuk waktu semayang, semayang, azan lah. Nanti dulu, tunggu drama tu selesai. Drama aku 7 kan. Ada orang tu, bukan tim Usanita tak macam tu lah, orang lain lah. Tengok drama, kejap dia habis drama tu. Waktu iklan baru lagi. Tapi kalau orang tu dia sabar, semayanglah dulu, kau habis itu, apalah, nanti boleh ulang balik. Betul juga, ada time, ada cara boleh tengok ulang balik. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Tadi lalu tadi kan berapa ramai yang mengumpat tadi. Betul. Tingginya. Nampak tak? Ada mengumpat kan? Tinggi betul semasa debat tu. La ilaha illallah. Gunjai yang seorang tolak sebut kan. Orang 9 kata macam pengolat. Tak pengolat ni yang tu yang menjolok tu lah. Yang menjolok buah tu dia mengumpat. Tapi saya maafkan dah. Saya bukan kali pertama orang tanya, saya tinggi sangat Ustaz. Saya malah nak jawab, yang kau tu pendek sangat, tak pernah tanya. Saya tak nak jawab macam tu. Dalam hati je. Saya maafkan dah. Saya maafkan, tak ada masalah. Saya pernah ceramah dekat Sarawak tu, keluar seorang tu bukan Islam. Ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adiputra kan? Saya kata bukan. Ini bukan, saya kata lain. Tapi dia nak ambil gambar je, saya layankan lah. Kan? Sabar yang kedua meninggalkan larangan Allah. Dengar orang mengumpat, kau tahu tak, aku dengar lah, aku dengar. Siapa? Itulah Datuk Jafaridah tu. Kenapa? Dia kalau bisik itu bahaya. Lepas tu dia lah seorang pula cakap, tak baiklah kau ni mengumpat. Nampak? Tapi orang lainnya, macam kau tu baik sangat. Dah kena sound. Jadi bukan senang. Bukan semua orang boleh sabar. Yelah. Apa cerita? Dia sama join pula lepas. Jadi itu sabar pertama, sabar kedua. Sabar yang ketiga yang dapat 700 tingkatan darjat pahala ni adalah sabar dengan ujian dan dugaan yang Tuhan bagi kat kita. Itu paling tinggi markah dia di sisi Allah. Itu sebabnya setiap kali Allah hantar ujian, contohlah ujian yang paling simple, demam. Tuhan hantar 2 malaikat. Kau pergi tengok apa dia cakap. Bukannya Allah ni tak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah saja bagi kerja kat malaikat suruh tengok dia ni cakap apa bila demam. Yang seorang tu cakap, Allah, agaknya Allah bagi aku ni demam sebab ni kot, boleh aku rehat. Allah, tak berhenti-berhenti retreatnya. La ilaha illallah. Contoh. Dapat aku rehat. Aduh, kalau tidak tu, kalau asyik-asyik catering, contohlah, kena asyik-asyik pergi sana, asyik-asyik pergi sini, dapat aku rehat kat rumah. Bila dia cakap Alhamdulillah, maka waktu malaikat lapor dia, Ya Allah, dia cakap Alhamdulillah, agaknya kau bagi dia demam ni supaya dia boleh rehat, Ya Allah. Maka Allah beritahu, katakan padanya, seandainya dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Dan seandainya dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Makna itu sebab kalau kita tengok orang yang demam, bila sembuh, semua benda nak buat. Nak ni lah, nak pergi, jumlah. Jadi tak pergi retreat tu, pergilah Krista. Kan, contoh. Jadi tak pergi, tak jadi. Tak jumpa tempatnya, hotelnya dah tak ada. Mana perginya? Bukan kata Datiknya dengan aku tak jumpa mana Datik ke Krista ni kan, tak ada. Saya berapa kali dah ceramah kat sini. Kan? Dulu beberapa kali dah, tapi rupanya nama tukar. Hotel memang begitulah. Dia tukar-tukar nama. Tapi lokasinya sama. Kan? Macam itulah. Jadi kalau pula kata, bila tengok malaikat pergi tengok, dia cakap apa? Dia kata, aduh, kenapalah aku demam ni, mati lagi baik. Kenapalah aku macam ni? Kenapalah seksa sangat hidup aku ni? Dia mengungut. Ketika malaikat lapor balik kepada Allah, Ya Allah, dia mengungut, Ya Allah, dia kata mati lagi baik, kenapalah hidup tu susah macam ni? Maka Allah kata, kau kabarkan kepada dia, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Tuhan tak nak peduli orang yang mengungut ni. Itu sebab sabar.
Sabar. Kadang-kadang tak dapat dia sabar, walaupun nama dia Sabaria, walaupun nama dia Sabrina, Sabran, kan, Sabiran, semualah tak dapat dia sabar. Kena sabar. Yang kedua yang kena ada dalam diri kita adalah syukur. Alhamdulillah, tak sangka 2 tahun 3 tahun lepas kita rasa macam kita tak akan dapat duduk macam ni balik semula. Ya Allah, PKP yang itu paling azab sekali, ya Allah. Barulah aku tahu bagaimana seksanya ceramah tak ada orang. Saya masa tu tak pandai lagi. Kita pasang kamera, itulah kamera call, itulah kamera live saya pasang selagi saya ceramah pertama Kementerian Pengajian Tinggi, tuntang ceramah motivasi. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayangkan tu, kamera tak on 2 jam. Lepas tu PA telefon, semua telefon, 33 miss call. Sebab skrin ngadap sana saya tak nampak, silent pula. Awak lah tuntang. Jadi tu cabaran dia. Petang tu saya ceramah balik semula pada jam 2 petang, tajuk yang sama dengan suasana yang berbeza. Macam suasana nak ngumum puasa, macam tu lah. Maka ada lain motivasinya. Jadi petang tu ceramah. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz buat tak SD? Ada yang panggil SD, Samsul Ubat, buat tak ceramah online ni? Kalau saya kata, minta maaf saya ceramah fizikal je, maka 2 tahun lah Samsul Ubat jadi tak relevan. Jadi kena juga ceramah, kan? Itulah ujian kita. Sebab syukur Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, kan? Dapat duduk minum dah berapa gelas dah, kan? Sabar. Saya tengok tadi beria betul minum. Sabar. Syukur dapat minum, kan? Hari ni saya tak berapa kali pergi ceramah. Saya malam tadi Shah Alam, kan? Pagi semalam saya daripada Terengganu juga, tapi tak jumpa saya Terengganu tu. Saya ceramah di masjid Durian Sungai Durian apa kan? Durian Burung. Masjid Durian Burung. Lepas tu malam tadi, bayangan tadi Shah Alam, pagi tadi di Setapak, taklah jauh selangkah lagi, kan, tahu. Lepas Tapak Jaya di dekat sini, malam ni dekat Spring Hill Podison. Pagi esok insya-Allah kalau tak ada apa-apa Putrajaya. Kemudian terus ke Politeknik Muazzam Shah Pahang. Macam itulah kerjanya hari-hari. Buat macam mana? Kenalah syukur. Kan, bak kata orang, sayangkan anak tangan-tangankan, sayangkan isteri tinggalkan. Mana yang boleh ditinggal, tinggallah, kan? Kan kadang-kadang orang tu dia tak nak ikut kan, ikutlah. Tapi nak buat macam mana, kan? Sabar. Saya kata saya sibuk pun dalam 2-3 tahun je lagi, kan? 2-3 tahun je lagi. Kalau tak, saya kata sabarlah, nanti besok abang dah tak ceramah, jangan muntah tengok muka abang kat rumah, sudahlah. Saya kata macam tu, kan? Jadi yang kedua syukur macam-macam. Ada orang yang lagi teruk daripada kita, kan? Dapat naik flight, okeylah tu, pergi Terengganu naik flight sejam. Orang tu 10 jam terantuk-antuk, kepala kat dinding bas tak sampai lagi. Belum tidur lagi. Belum lagi. Orang naik bas syukur sebab boleh tidur. Orang tu cuba tinjau orang kereta naik kereta, kesian naik kereta, tak boleh tidur. Tak percaya tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Orang perempuan cakap je, saya temankan abang, no problem. Baru selekoh pertama. Macam tu, kan? Orang naik kereta, syukur naik kereta. Orang tu naik motosikal, lebat kuyup, kan? Orang naik motosikal, syukur. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal, syukur naik basikal. Sebab roadblock polis tak tahan dia, kan? Siap dia sound lagi polis tu, kering tu tak tahan. Jalan. Banyak cerita. Orang yang naik basikal, syukur. Orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki, syukur. Sebab orang tu dah terbaring, tak boleh bangun. Berapa banyak dah Usanita bagi sumbangan dekat mereka yang dah dulu meniaga bagus apa semua. Akhirnya, terima kasih lah ingatkan saya. Orang yang dah terbaring, syukurlah sebab masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati, tak ada, dah habis dah, tak ada syukurlah dah mati kan, tak ada, dah habis. Syukur lagi tu, syukur alhamdulillah dah mati, tak ada, dah habis. Tu yang kedua, syukur dengan apa kita ada. Itu sebabnya bahagia tu bukan melihat kepada apa yang kita ada.
tapi bahagia melihat kepada sikap kita tak ada apa yang kita ada. Itu sebabnya Datuk buat retreat tadi, jumpa untuk balik pada perlembagaan basic. Kenapa usaha Nita ni ditubuhkan? Sebab apa? Sebab usaha Nita ni nak rapat kepada anak pula ibu-ibu tunggal yang nak meniaga. Sekarang ni bercerai main teruk dah. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Dulu di Terengganu berlaku satu kes, hari ni kahwin esok cerai. Yang terbaru paling latest kan, dekat majlis yang sama cerai. Bayangkan tengah baca lafaz taklid, tiba-tiba ada belah perempuan tu menjerit, tak hantaran tak cukup 1,000, dia ceraikan talak 3 depan semua orang. Mana kalau orang nak pecah rekod tu, habis kat nikah tu cerai. Itu nak pecah rekod tu. Itu Malaysia ni. Malaysia nak cerita ni keadaan. Lepas tu ibu-ibu tunggal. Saya ingat lagi dulu waktu saya bekerja jadi pengarah undang, kita ada projek Local Agenda 21. Kita nak bantu ibu-ibu tunggal. So kita bantu ibu-ibu tunggal. So kita bagi polybag baja, bagi dekat semua ibu-ibu tunggal, bagi berapa? 200 polybag. Dia kerja dia siramnya. Anak ibu tunggal muda tak boleh anak susu badan lah, itulah. Anak tak ada sesiapa nak bela. Jadi kita bagi dia polybag, hantar kat rumah. Siram aja. Dan bila dah tumbuh aja tunas tu sikit, kita beli balik 10 beg satu polybag. 10 ringgit satu beg. Mana 10 kali 200 dah berapa? 2,000. Tahu tak apa kata dia? Susah, Datuk bagi duit senang. Dia kata. Ada yang macam tu, ada. Jadi tu yang usaha Nita ni, perjuangan usaha Nita kena buat untuk ubah sikap, cara, mentaliti kita berfikir. Ajar dia bersyukur, at least ada ruang dan peluang. Sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak, kan? Jadi sikap kita tak ada apa kita ada. Yang ketiga yang kena ada apa dia? Hikmah. Percaya pada hikmah. Ada sebabnya macam ni. Ada rupanya. Nak buat program ni leceh betul, buat program jamuan macam ni lah. Kenapa tak kita buat online aja? Kenapa? Tapi hikmahnya dapat jumpa lah. Engkau pun ada lah, jumpa lah. Tak sangka dah lama tak jumpa, kan? Dah lama tak jumpa tu Puan Sri ni. Ya Allah, dapat jumpa, ya Allah, dapat jumpa. Contoh, saya pun first time ni dapat duduk dekat meja VIP yang saya seorang je lelaki. First time dapat peluang macam tu, kan? Kan? Iya. Tu sebab saya kata dapat peluang macam ni. Allahu Akbar. Kita kena percaya pada hikmah. Rupa-rupanya contohlah. Nampak sekarang ni banyak sangat pelaburan patuh syariah. Dia letak muka Samsul Bad. Bayar 300 sahaja. Satu malam dia dapat ribu-riban, dia kata. Lepas tu dia letaklah muka Azhar Idrus, muka saya, muka Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Haryanto. Ada satu gambar. Mana aku nampak gambar ni, saya kata. Rupanya gambar yang tazkirah malam Jumaat tu dia edit, dia di pelaburan patuh syariah. Masalahnya tu Puan Sri, seramai-ramainya orang yang masuk, dahlah susah, menyusahkan diri lagi. Lepas tu bila dah masuk dia tanya saya, Ustaz, mana pergi duit tu? Mana aku tahu, saya kata. Kan, itu isu dia. Tetapi okey, orang akan cakap bala betul kita kena tipu. Mungkin ada hikmah dia pula. Maknanya lepas ni tak boleh kena tipu lagi, satu. Atau hikmah yang keduanya apa? Hikmah keduanya, waktu kita usaha baru tahu usaha Nita yang datang. Orang lain tak datang tolong kita, dia yang datang tolong kita. Macam tu lah. Itu maksud dia. Bak kata orang kan, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya kena percaya pada hikmah. Lahai, aku tak dapat naik pangkat. Contoh ada orang bekerja tak dapat naik pangkat, rupa-rupanya dapat spend masa dengan keluarga lebih. Betul. Ada orang tu, ya Allah, kenapalah aku ni tak ada pangkatnya. Tapi apa? Tuhan bagi benda-benda lain. Ya, Tuhan bagi benda-benda lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang seterusnya, yang keempat apa? Yang keempat, redha. Redha. Apa maksud redha ni? Apa beza redha dengan pasrah? Apa maksud redha dan pasrah? Macam tu lah. Tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, macam tu. Tapi kira okey lah. Senyap tu kira okey lah. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Saya ceramah kuliah duha kan, ramai
Makcik-makcik ni kan, saya kata masa tu ceramah maulud, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula, dah kena saman pula aku yang tanya. Jadi dia kira ni samsing betul makcik ni, dia sawannya aku. Terkejut. Jadi saya tanya, kan berani sangat tu, kan kena sawan balik tu. Takut tu. Jadi tak apalah, saya tanya, saya jawab. Demi apa bezanya pasrah dengan redha? Redha adalah kita menerima dengan ikhlas hati. Pasrah pula terima dalam keadaan keterpaksaan dan hatinya sakit. Tak apalah, macam mana? Memanglah tak boleh. Saya cakap je saya nak beg tangan tapi abang. Macam tu lah lebih kurang kan. Saya gayakannya biar faham. Macam tu lah. Saya bagi faham macam tu lah. Pasrah dan redha. Redha tu dia terima, nak buat macam mana. Suaminya meninggal waktu tengah sujud, Allahu Akbar. Redha terima, saya terima, saya syukurlah suami saya pergi dalam keadaan sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, macam tu. Jadi dia redha. Tapi itulah risau juga. Siapa nak ganti? Nak ganti juga dia. Patutlah redha sangat. Kata kan macam tu lah, contohlah. Jadi makna kata, dan yang kelima, ikhlas. Ni ikhlas ni nak kena ajar ni dekat semua. Ikhlas ni saya nak tanya semua, apa faham? Siapa yang faham maksud ikhlas? Ikhlas ni buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Betul. Tetapi ikhlas yang lebih mendalam, ikhlas itu adalah membuat satu tidak mengharapkan balasan, wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Jangan selalu tak dengar ayat tu. Jadi tak ikhlas tu. Tu sebab kita tengok orang tua-tua dulu kalau tolong kenduri kenara kalau datang kan, tolong kemah rumah, tolong ni, tolong siangkan, tolong potong bawang, tolong siang ikan, tolong potong belah ayam semua kan. Tolong kemah buah masak lauk pengantin. Tuan rumah, terima kasihlah kau tolong aku gayah. Bukan nama sebenar. Kau ada terasa pula gayah kan. Terima kasihlah gayah kau tolong aku. Tak ada apa lah kau ni terima kasih benda pula. Aku ikhlas tolong. Tak ada benda lah. Kau ni terima kasih pula. Marah dia orang terima kasih. Tapi yang lebih mendalam lagi daripada itu, berbuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanyalah pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat saya tak kisah pun. Nama saya sampai sekarang SDR. Kalau tengok, senior doktor. Ni ya. Saudara, senior doktor SDR, okey je saya. Walaupun tadi saya terasa bila datuk-datuk dalam lift tu semua panggil saya, Datuk sihat? Hai, tinggi aku belum datuk. Betul. Saya kata, kan, tak ada tu puan, saya bagi hint je tu sebenarnya. Kan? Betul. Kan, saya bagi hint je kan. Tak ada. Saya tak kisah pun. Tu terang cakap ni. Aduh Akbar. Kan, kita ni jangan nampak sangat kita nak diam macam tu kan. Tak adalah. Salam ya dengan tu yang dipetua. Allahu Akbar. Hilang poin aku sekejap. Tak adalah. Jadi bila kita tengok dalam ujian hidup kita ni, tak ada siapa yang nak timpa musibah. Salah satu doa maksur diriwayatkan oleh Abu Daud dan diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita agar dijauhkan daripada perasaan keluh kesah dan duka cita. Nabi ajar kita doa, Ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada lemah kemahuan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia. Doa. Dan kita doa banyak-banyak minta pada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada beban hutang. Doalah aku daripada tekanan. Doa, jauhkanlah aku daripada benda-benda yang macam ni, ya Allah. Itu sebabnya kita hidup lapang dada, hati kita tenang. Betul? Kita fikir masalah sampai ke sudah, mana ada orang tak ada masalah. Orang gila tak ada masalah, tapi dia bagi masalah ke orang. Orang gila dia datang kan dengan tak berbaju ni, leg, dia jalan kan, contoh dia datang. Kita tengok orang gila biarkan. Naik dia tak pentas. Naik tak pentas pula dia. Tu tak apa, dia lucut seluar. Menjerit semua orang. Nampak tak? Tu saya kata tadi, dia tak ada masalah tapi dia bagi masalah pada orang. Nampak tak? Tu sebabnya kita
Kita kena minta pada Allah SWT. Dan ujian lumrah kehidupan, dia mungkin hadir dalam pelbagai bentuk. Ada orang kehilangan harta benda, ada orang diuji kematian. Kematian itu biasa, seorang mati kan dalam keluarga. Saya tengok semalam satu keluarga, siapa sangka, ya Allahu Akbar, anak sulung dia mengimamkan solat jenazah tu, hiba kita tengok kan? Tu yang kepala air tu, hari tu yang kepala air berapa ramai, nampak tak? Ya Allahu Akbar. Ada ujian kematian. Sebenarnya kata ulama terdahulu, manusia ni ada 99 perangkap kematian. Ada yang perangkap kemalangan, ada yang lepas berkemalangan. Kita nak kata sungguh sikit lagi. Macam itu ingat tak Elmina yang kapal terbang jatuh? Ada orang baru je lalu situ. Ya Allah, kalau kita awal sikit tadi mungkin kita kena. Yang seorang kan, yang seorang tadi kalau lewat sikit mungkin kita kena. Dia dah fikir macam tu. Tu sekarang ni orang lalu Elmina semua mana atas, betul ya, termasuk saya. Saya hari-hari lalu situ pergi utara. Ada tak slow dia katakan Elmina. Nampak logo Elmina, tengok takut, mau tak takut. Iya, tak bukan kata nak apa, maknanya kematian tu boleh berlaku. Ada orang tu diuji dengan terjun dengan kawan-kawan Usanita buat camping. Mari kita terjun, zap, kita seorang je timbul, yang lain tak timbul, mana pergi kata. Jadi jangan pergi berkelah, jangan. Ada orang tu dia diuji apa? Pernah satu ketika flyover tu runtuh, kena pula. Ya Allah, kena. Ada 99 perangkat kematian. Tanah runtuh, cuba tengok tu, semua rumah runtuh, rumah dia je tegak lagi. Ya Allah, sikit lagi rumah kita. Terlepas satu lagi perangkap. Tapi ada satu perangkap yang kita tak boleh lepas, iaitu perangkap usia tua. Lepas tua tak ada siapa hidup balik, muda balik tak ada. Kira lepas ni memang kena standby aja. Yang tu kan, tanda-tanda maut dah dekat. Apa dia? Ada 3 malaikat maut beritahu. Pertama, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah ada. Kedua, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum? Dah. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah. Kalau dah ada, standby je lah, tak payah cerita banyak. Macam tu je. Itu soalan bocor tu. Kenapa kau lagi nak dandut-dandut lagi? Kan? Betul. Saya pergi kadang. Tu yang saya kan, saya pergi kelab dandut dulu. Masa saya pergi, bukan sebab aku pergi sana je pelanggan. Saya jadi pengarah undang-undang dulu. Bila pergi Serbu sampai sana, ya Allah Akbar, bunyi bingit ni. Tak boleh, ya Allah, tak boleh bercakap. Bunyi tong. Ya Allah. Yang datang semua tua. Yang lelaki tu contoh. Yang seorang tu tak apa diminumnya, dipeluknya speaker tu. Ya Allah, kita tengok malu kadang. Ya Allah, kalau anak isteri dia tengok, cucu dia tengok, apalah apa. Tu keadaan dia. Kan? Ada orang diuji dengan kematian, ada diuji kecelakaan, kemalangan, kemusnahan, kesakitan, sakit, sengsara yang mendatangkan perasaan yang tidak senang dalam jiwa. Kan? Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Ta'ala mengingatkan setiap manusia pasti diuji untuk melihat kualiti amalan dikerjakan. Firman Allah SWT bermaksud, dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu lebih baik amalnya, dan Dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi siapa yang ditimpa satu musibah perlu diingatkan supaya bersangka baik dengan Allah. Adalah benda Allah nak bagi kat aku ni, sangka baik. Kan? Sangka baik. Ni agaknya Tuhan nak bagi aku rehat ni. Sangka baik. Kan? Sangka baik banyak-banyak ni, kenapalah selalu jauh dengan suami ni, kenapalah agaknya. Sangka baik agaknya Tuhan nak bagi aku cinta aku kepada suami aku lebih mendalam agaknya. Mungkin macam tu. Kan? Iya. Kan tu sayang isteri tinggalkan tu. Jadi suami kan sekali outstation seminggu, balik jadi. Kan? Keluar seminggu, balik jadi. Mengandung. Hilang JK Usanita seorang. Mana pergi seorang tu tak nampak, mabuk. Dah mabuk dah. Ya Allahu Akbar. Dia bukan benda hari agung ke? Ada orang cakap macam tu lah. Contoh. Siapa kata? Dah tua dah. Tak. Siapa cakap? Tak ada pun cakap. Mana tu rezeki. Kan dah tua-tua mabuk lagi, mana tahu. Kan cari lagi benda-benda asam. Kan? Ada tak mangga kat mangkau leha? Dia tertanya lagi. Mana tahu. Tuhan uji. Kan? Dan begitu juga kan, bila kita dah ditimpa dengan ujian sangka baik, memperbanyakkan doa, minta pada Allah Ta'ala. Kadang Tuhan bagi ujian sebab suruh doa.
Kita tak nak doa tu sebab kena lepas sembahyang ramai yang sombong dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berkecapui, tahu berkecapui? Berkecapui ni copek hilang Ataupun dalam ayat orang Melaka tu berdesup macam tu. Ataupun orang Rembau cakap yang lagi laju pada tu menculin, itu paling laju lah tu. Kan? Jangan tanya ejaan macam mana, dia bunyi je menculin macam tu lah. Laju betul. Kan? Jadi makna kata lepas bagi salam hilang. Jangan sombong dengan Allah. Paling tidak lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar. Astagfirullah. 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 Lepas tu doa yang paling pendek kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Doa apa? Siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Tapi kalau baca doa tu kat masjid surau nak keluar cepat, jangan kuat-kuat. Takut orang sebelah dengar. Allahumma barik lana. Kawan sebelah nak makan, dia pun tahu nak makan. Kalau nampak lembaga yang bukan-bukan pun macam itulah doa baca. Keluar tengah-tengah malam nampak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, baca macam tu. Lari lembaga tu. Gila betul dengan aku nak dimakan. Hantu tu pun tahu tu doa makan. Masalah kan? Hantu masalah kan? Okey. Kemudian berikhtiar, bertawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Dan tawakal selepas itu apa? Selepas itu adalah bersabar. Agama ni bukanlah ibarat candu yang hanya menjadi ubat penenang pada waktu sukar serta melarikan diri pada kesusahan. Sebaliknya agama adalah satu cara hidup yang sebati dan berkekalan. Ada orang bila dah susah, dah sabar, baru pergi surau, barulah doa. Jangan sepanjang masa. Dia cara hidup kita. Bangun pagi macam mana kan? Nak tenang, bangun pagi. Orang perempuan bangun pagi, kejutkan suami kita solat berjemaah sama-sama. Abang imam saya, abang kena jadi imam. Cakap macam tu. Cakap elok-elok. Jangan dah jadi presiden ke, dah jadi pengurusi sanita cawangan ke, tak kisah. Jangan garang-garang cakap dengan suami. Abang jadi imam. Jadi imam. Abang tak pandai. Sabar. Abang, kau tak pandai, kita belajar sesama macam tu. Ni kemeng garang. Abang tak pandai. Tak pandai, pakai telekung duduk belakang. Apa hal pula? Jangan buat macam tu. Tak pernah buat ke orang. Jangan. Ya? Sabar. Pagi kejut. Kadang-kadang orang perempuan ni ada juga. Dia seorang je pergi kelas agama, kelas duha, dia paling rajin sekali. Pagi-pagi sembilan subuh seorang je. Ambil wuduk, dia nampak suami kat katil. Dia bersama Allah. Bismillah. Dia seorang masuk syurga, dia khusyuk betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia lap muka tengok suami tak katil. Neraka lah orang tua ni, hamba sedapnya lah. Kejut suami. Abang, kita subuh sesama abang. Kalau macam tu lah kaedah kejutnya, sudahnya dua-dua tak subuh. Kejut betul-betul. Kau mengejut, kau mengajak dengan tu kan, macam tu. Faham lah, tak faham sudah lah kan, macam tu lah kan. Macam tu. Cara hidup, sembahyang, doa, minta murah rezeki dan sebagainya. Kemudian agama juga salah satu cara untuk bantu kita dalam cara hidup kita ni. Pastikan diri kita sentiasa dekat dengan Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebab sebelum start tadi program, kita dah habis nyanyi lagu Negaraku, lagu Negeri Melaka, kemudian lagu Usaha Nita tadi kan. Kan? Lepas tu kita minta Ustaz Zul pimpin kita berdoa, minta Allah supaya memberkati majlis kita pada hari ini. Ujian dan musibah ni juga adalah waktu untuk kita lebih mendekatkan diri hampir pada Allah. Bila sakit tu tengok Allah macam tu kan. Kita pun ziarah, kenapa makcik sakit lutut, lemah, tak boleh nak cakap nak. Ni makcik kami daripada Usaha Nita ni adalah bagi sumbangan sikit beras, Allah beras susah, dia tepung sikit minyak Allah
Duit tak ada ke? Ada duit ingat tu sakit. Kadang-kadang tang sakit duit ingat. Ada orang macam tu, tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain. Ada macam tu. Perbanyakkanlah berdoa agar urusan ni permudahkan dalam situasi musibah, banjir lah, malapetaka lah, kan, dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kan, pelbagai Allah Ta'ala telah berfirman yang bermaksud telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di daratan dan di lautan dengan sebab apa dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Buat program Sanita, teruskanlah jalan ke depan kan, bagi sentiasa ada. Dia sebenarnya mana? Dia tenang ketika ujian, tak relax. Kalau ujian macam ni apa kita nak buat? Hujan ni apa kita nak buat? Itu sebenarnya. Macam sekarang ni zaman media sosial. Nak buat macam mana? Orang banyak berniaga secara online. Terpaksa lah. Terpaksa. Saya ceramah pun terpaksa online lah itu. Online lah. Jadi kita dapat berinteraksi dengan orang ramai. Betul tak? Barulah kita tahu. Tu sebab kalau saya lah jadi menteri. Kalau saya umum. Sekarang ini saya mengumumkan bahawa kita akan mewujudkan Wi-Fi percuma setiap kawasan. Betul, bukan berapa ringgit sangat. Kalau surau masjid boleh bagi Wi-Fi percuma, kenapa kerajaan kita tak boleh jadikan negara kita ni semua kawasan Wi-Fi percuma? Kenapa tak boleh? Anak-anak dah kejap-kejap online, kejap-kejap tuition online. Betul tak? Betul tak? Ini contoh lah bagi cadangan. Saya tak kisah kalau teks ucapan saya sekarang ini direkodkan, diberikan kepada Menteri Kewangan dan Kementerian Kewangan. Tak kisah. Betul tak? Anak-anak mulai hari ini kita hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Dalam tablet tu ada buku teks siap install dalam tu. Tak payah bawa buku banyak. Dan siapkan folder bagi latihan. Cikgu-cikgu pun bagi tahu. Kelas jangan lupa siapkan folder latihan dalam folder nombor 5 sebelum tengah malam email kat cikgu. Ini baru bercakap dah hang. Maka A, U, I, A apa hal pula tu? Betul tak? Tu contoh. Kalau saya lah kan. Dan kita akan luluskan peruntukan khas untuk skim memajukan usahawan Bumiputra, termasuk Sanita, sebanyak 18 juta setahun. Contoh. Mana tahu? Bunyi pun macam menteri dah. Hanya apa? Contoh. Kan kadang-kadang bukan apa. Dia kadang jadi ketua ni, kadang-kadang dia macam main dam. Main dam mula. Bukan dam haji. Dam haji kan, kita kat luar nampak makan 3 tu, makan 3. Mana tak nampak, dia kata. Tu yang kadang-kadang kita kena beritahu jalan dia macam mana. Macam itulah. Kan? Dan kualiti diri seseorang akan terserlah waktu kita diuji. Waktu diuji baru tahu kita macam mana. Kita nampak tenangnya. Assalamualaikum, salam, sihat. Start dah makan ke belum? Tadi masa sambut saya. Tapi bila nampak tuan dah datang, tuan dah sama dah tiba-tiba tadi elok sopannya kau kelang kabut kenapa? Lari-lari lipstick ni tengah-tengah. Tenang. Kan? Iya, sampaikan aku nak kencing boleh tidak bagi tak payah kencing, tunggu tuan dah dapat boleh nak kencing ni. Macam tu sekali lah. Nah, betul. Waktu diuji tu baru kita tahu kita kat mana. Dia nampak tenang, memang tenang waktu tengah senang dia tenang. Tapi bila tu susah, waktu tu tahu, ya Allah, macam mana ni. Macam orang lelaki kan, nampak macam garang. Sekali bini nak bersalin pun panik. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Ya Allah. Kan? Ya. Contoh. Macam-macam. Lelaki ni nampak gagah kan? Tapi cuba tengok contoh, cuba tengok tapak tangan. Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Kita nak tengok ni hati masing-masing. Tengok tapak tangan, jangan tengok saya. Tengok tapak tangan. Kita buat testing sikit ni. Tengok tapak tangan. Okey. Tengok tapak tangan. Jangan. Macam mana anak-anak tak ikut perangai? Tengok tapak tangan orang. Buat apa sampai sini tengok? Orang kata. Macam mana cikgu tak marah? Ini buat latihan senang. Tengok tapak tangan. Okey. Tengok tapak tangan masing-masing. Okey. Dah tengok tapak tangan. Okey. Sekarang dengar ujian. Arahan seterusnya. Jangan pandang saya. Pandang tapak tangan masing-masing. Okey. Sekarang tolong tengok kuku masing-masing. Okey dah turun. Saya dah nampak tadi, dah nampak. Cukup. Jangan bagi orang sebelah nampak. Dah cukup. Okay. Saya nampak tadi ada orang lelaki
nampak garang tapi hati dia lembut, ada taman. Saya nampak perempuan nampaknya lembut tapi dalam hati dia keras, tegas. Contoh, orang yang tegas bila tengok tapak tangan, bila suruh tengok kuku, zap dia tengok macam tu. Rimau ni tahu. Kan? Keras hati dia. Tadi berapa ramai lelaki, ya Allah. Tengok tapak tangan, lepas tu tengok kuku. Alah, alah. Aduh, hai, fail betul. Kan? Lepas ni dah tak boleh pakai dah sebab dah tahu. Tak boleh pakai, dah tahu dah, dah tahu. Okey, jadi dah tampak dah tian usul. Okey, dah diam-diam. Ni contoh ujian first time. Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Okey. Jadi, apakah hikmah di sebalik semua ujian? Kita kena tenang. Kan saya kata tadi tentang hikmah, di sebalik tu ada hikmah. Kadang-kadang kenapa Tuhan tak bagi kita ni kaya, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi kita kebahagiaan. Itu yang kita nak. Dalam hidup jangan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kan? Tapi kadang-kadang Tuhan tak bagi kita kaya, Tuhan bagi suami isteri yang romantik. Balik rumah, Assalamualaikum, salam, abang, macam tu kan. Ini balik, balik ke ke main garang. Dia memang baru balik, pergi tanya lagi buat apa? Bu balik bang? Tak, baru nak pergi buta. Kan dah marah. Tu sebab cakap dia memang baru balik. Cuba cakap, abang, tengok abang pun tahu. Tengok hikmah dia. Dia susah ni. Hidup duit taklah banyak sangat, tapi romantik kat rumah. Assalamualaikum. Salam abang. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Allah, tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang cerita tahu je saya tak masaknya. Apa tak masak? Hilang ketenangan dia tadi. Waktu diuji tu. Tak adalah masak saja je gurau. Boy, tadi romantik langsung marah. Nampak? Contoh kadang macam tu. Kan? Tu sebabnya kata tenang. Ada hikmah dia. Kadang-kadang Tuhan bagi hikmah apa? Kita mungkin tak ada apa, anak taklah ramai sangat. Tapi anak ni budi bahasa dia, ya Allah. Mama saja. Duduk Bukit Beruang, mama menyapa. Kan? Jasin kata kan. Melimau dia kata kan. Tak apalah, mama lah. Mama tak sihat Mama dah makan ubat ke belum? Anak yang kecil boleh tegur macam tu. Terasa sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung kak oi. Sejuk hati. Kalau anak tegur, ya Allah, mama tak sihat, mama dah makan ubat ke belum? Allah, kan macam ni. Alah anak mama. Kan macam tu. Mana ada alah anak mama, mana ada. Bohong aja kan. Betul tak? Hikmah dia. Ataupun nampak suami, ataupun nampak isteri yang penyayang, nampak Allah Akbar. Kenapa? Cuap terus siap. Bagi air. Abang minum air bang, minum. Nampak? Tengok macam ni. Tengok. Bagus tak bagus budi bahasa orang sini? Belum apa-apa, dah siap air. Walaupun tak ada alas kan, tapi dia budi bahasa ni bukan alas ni tau. Dia mesti alas macam ni. Kalau bagi dekat suami kena macam ni, bang. Ada alas bang. Jadi suami pun ambil alas. Allah makasih lah banyak. Allahu Akbar. Air kosong aja. Suami tu cakap, bukan saya. Suami tu cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh macam tu, nampak? Dia faham. Susah nak cari sebenarnya. Kan? Tuhan bagi ni, Tuhan tak bagi tu, Tuhan bagi yang ini. Nampak? Rumah tangga bahagia. Ada orang tu hidup biasa-biasa je, rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, bagi salam nyaut beranak. Yang seorang tu sempat beri salam, tepuk nyamuk, beranak. Ya Allah Akbar. Yang faham, tak faham sudah. Orang muda payah nak faham. Buah mikir kenapa tu kan. Tak apalah. Kenapa hikmah ni? Pertama, Tuhan bagi ujian nak tingkatkan darjat dan keimanan kita.
Sebab dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua Allah Ta'ala firman, apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Bermakna apa juga musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku bagi meningkatkan lagi keimanan dan derajat seseorang itu di sisi Allah. Itu sebab Tuhan bagi ujian kat kita. Kalau kita boleh tenang, kita boleh sabar, Allahu Akbar. Saya ada seorang anak murid saya, dia pun tak silap saya di Pulau Pinang, dia pernah di-join usaha nita. Dia diuji oleh Allah. Meninggal suami dia bawa anak satu hari sebelum raya Cina, sebelum PKP tu. Aksiden, langgar, jatuh. Suami dia dengan anak jatuh dalam parit. Dalam parit, suami meninggal serta-merta. Suami dalam parit tu dalam keadaan sujud, mati. Kemudian suami ni meninggal dunia, sebelum meninggal dah siap dah bagi. Semua dah tulis, dia dah beritahu ni nombor akaun abang, kalau apa-apa hal nanti ni. Dia tak faham lagi masa tu. Rupanya suami ni nak pergi. Bayangkan diuji, meninggal suami tu, dia tahan lagi. Anaknya koma, tak sedarkan diri 3 hari. Lepas 3 hari, anak dia tanya, Abi mana? Dia tanya, tak apa, nanti dah sihat, nanti mama bawa jumpa dengan Abi. Dia kata macam tu. Selang beberapa hari pergi buat rawatan untuk susulan untuk anak ni, aksiden sekali lagi, langgar pokok, anak tu pula meninggal. Memang dapat jumpa dengan Nabi. Dalam tempoh seminggu dia hilang 2 orang. Suami dia dengan anak dia. Cuba fikir. Kalau orang lain ada nama royan, ada terjun bangunan macam kata tadi kan, terjun bangunan ada yang bunuh diri, ada minum racun. Cuba tengok dekat hospital Melaka tu, tengok yang ward-ward yang tekak dah hancur tu. Adalah ada satu jenis makhluk Allah ni, saya tak nak sebut, memang macam tu dah, bunuh diri je kerjanya, tak mati pula tu. Itu masalah dia. Ada orang macam tu. Orang yang bunuh diri ni siksaan dia lagi teruk dalam neraka besok. Dia akan buat balik semula apa yang dia seksa diri tu berulang kali. Allah akan jadikan dia macam tu. Jangan ingat bunuh diri bila selesai masalah, tak ada. Pada orang yang percaya penghidupan selepas mati, dia tak akan buat benda ni. Sabar, kan? Kemudian yang kedua, Allah tarik sedikit nikmat. Kenapa Allah bagi hikmah ni? Sebab Allah nak bagi yang lagi baik. Tuhan nak bagi lagi baik lagi daripada kita. Ya? Kadang-kadang Allah bagi ujian ni, Tuhan nak bagi. Contohlah, ingat tak waktu orang perempuan ni pernah ditinggalkan oleh boyfriend? Dulu nak tinggalkan boyfriend. Tak apalah, tak payah ngaku. Dia ni buat-buat tak kerti je. Kan? Pernah dengar apa? Matilah kau kena lenyap Istanbul, matilah kau. Kita marah kat dia. Kau mati lagi tak guna yang binatang, semua keluar. Lagi tak guna jantan lantang, kau mati tercekik sudu lah. Semua kita menyumpah lah ni, menyumpah. Rupa-rupanya kita tak sedar, Tuhan datangkan suami yang jauh lebih baik daripada boyfriend kita tu. Dan lepas dah kahwin dapat tahu pula hidup dia tak seindah yang disangkakan. Kerana ingatlah wahai perempuan, bukan semua lelaki seperti Emir. Bukan semua perempuan seperti Kalish. Perempuan itu, saya tak tengok orang share dalam TikTok. Macam tu. Dan bukan semua lelaki yang ada Tesla. Contoh lah. Macam tu lah. Ya? Allah tarik sikit sebab Allah nak bagi nikmat yang lagi besar. Ketiga, Allah berikan satu musibah bagi mengalih musibah yang lebih besar. Nampak tu, kena faham. Tuhan bagi musibah ni sebab punya dia lagi teruk daripada kita. Itu sebab dalam satu hadis, ada 2 hadis Nabi sebut tentang atas bawah. Yang pertama Nabi kata apa? Nabi kata tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Itu satu, atas bawah. Mana memberi lebih baik pada menerima. Itulah yang usaha Nita buat sekarang. So Nita bukan mematlamatkan keuntungan. Untung apa? Datuk Haji Faridah kata dah 40 tahun usaha Nita ni, dia dapat apa? Tak ada untung apa pun. Inilah dapat makan kat hotel Krista ni yang dah berubah nama jadi Swiss Hotel ni dapat duduk dengan saudara debat ni contohlah kan. Betul. Bukan pematlamat keuntungan, tapi nak tolong orang. Fikir macam mana nak tolong orang? Melalui wadah dia adalah usaha Nita. Nampak tak? Bukan matlamat keuntungan. Bukan matlamat keuntungan. Tetapi ada cara kita nak tolong orang. Memberi lebih baik pada menerima. Dan kedua, tentang atas bawah, Nabi sebut banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Betul? Macam sekarang kan, saya banyak melihat di bawah. Saya lebih bersyukur kalau duduk bawah. Sebab dengar. Bukan senang duduk atas ni.
Kan? Kena bercakap. Berapa lama, lepas tu dah beritahu pula, sejam setengah. Dah beritahu pula. Kan? Jangan lebih daripada tu. Saya kejap lagi dapat lah ni. Signal tu. belum lagi, lambat lagi. Kan? Tu yang saya tak suka kalau keluar forum perdana macam tu lah. Dia tengok dalam forum perdana tu, yang kelang kabut menghabiskan ayat yang last. So kadang macam ni lah. Dia macam tu lah, dia buat lampu tu. Cepat habiskan ayat terakhir. Maka dengan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payah sangat bagi salam je lah. Payah sangat nak explain. Kadang. Itulah kalau ceramah dekat masjid surau lain. Kan? Dekat bila live ni macam tu lah. Tu belum cerita yang pakai ni, earpiece ni. Memekak kat telinga tu. Dia cakap, maka dengan ini ke tengah kita ustaz, maka dengan ini kita naklah macam ni, maka ke belakang saya ustaz, belakang pula, ya Allah. Iya, bukan senang. Tu sebab susah. Saya rindukan zaman sebelum saya jadi Samsul Debat. Ya. Tu sebab bila sebut nombor dalam jabatan nama dalam Jabatan Pendaftaran Negara, Samsul Amri Ismail. Saya tu tempat yang paling mengerikan saya. Jabatan Pendaftaran Negara, dah 2 kali saya ceramah kat sana. Hadiah dia bagi frame gambar IC saya Najah 6 dulu dia baginya. Dia ada record. Ya tu Pak, kalau pergi sana dia boleh print balik. Saya kata apalah gambar aku yang macam tu dia bagi je kan. Tu yang ngeri tu. Bayangkan tu. Allahu Akbar. Macam tu lah kan? Jadi makna kata nak mengelak musibah dulu. Lepas tu tengok yang bawah lebih tengok yang di bawah kita akan lebih bersyukur. Sebab apa? Teruk-teruk kita ada lagi teruk lagi. Kata-kata tadi ada orang lagi dahsyat lagi. Rumah kita ni terbakar tapi semua selamat, alhamdulillah. Ada orang tu terbakar dengan orang-orang sekali, berpeluk dia. Betul tak? Kemudian seterusnya, yang keempat, sebagai menghapuskan dosa. Musibah ni Tuhan hapuskan dosa. Contohnya macam sakit. Dalam satu hadis Nabi sebut, seandainya kamu sakit, usahlah kamu segera meminta sembuh. Nabi sebut. Sebab apa? Sebab bila kita sakit, Tuhan tarik selera makan, Tuhan tarik kesegaran badan, Tuhan tarik dosa kita. Dan bila kita sembuh, Tuhan kembalikan kesegaran badan, Tuhan kembalikan selera makan, tapi Tuhan tak kembalikan dosa-dosa kita. Melainkan orang dalam dewan ni yakin, alhamdulillah, Samsul Debat, setakat bulan September ni belum ada dosa lagi, tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sedari. Dosa kita ni, sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat pada Allah. Nabi sebut. Kita kadang dosa juga kan, berdosa. Kita mengumpat, kita terkata, tercakap. Kadang tengok dalam TikTok kan, kita boleh cakap lah, buruk muka dia ni, kenapa cakap macam tu kan? Ulau melengkau atas pagau, dia kata kan. Ya Allah, buruknya muka suaminya merayau muka suami tu. Itu bini dia ke mak dia, tua sangat nampaknya. La ilaha illallah. Tengok, sedap je mulut bercakap kan. Sebab kita kena faham, kecantikan ni Tuhan bagi subjektif. Tak cantik kat orang, cantik kat kita kan. Kita ada tengok di Melaka pun ada satu tu kan, orang kuat wanita ke tak, saya tak tahulah, yang dia kahwin dengan suami dia muda betul tu kat Melaka tu. Dia pernah tunjukkan, ustaz ni lah suami saya. Saya tengok betul, saya perhati muka budak tu, betul ke? Bergurau ke apa? Betul ustaz, suami saya. Romantik dah, makan bersuap kau. Ya, betul. Rezeki dia. Ada orang tu lelaki tu 85, isterinya 28. Ya Allah, romantik suami ni, makan bersuap. Abang, itu telinga. Tak perasan lah ada mulut dan telinga tu sebab. Bayangkan tu. Tu rezeki dia, rezeki. Doakan yang baik-baik sudah. Kenapa kita nak kutuk orang? Doakan yang baik-baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam itulah. Kan? Ada orang tua dah tua kahwin, bersanding pula tu. Ada. Kenapa kita nak kutuk? Dia nak berteman. Malam pertama tu. Allah, kata-kata. Orang pakai minyak wangi, dia minyak angin malam tu. Rezeki. Alhamdulillah ada juga teman kat Besah tu. Contoh. Macam tu contoh. Yang kelima, kenapa musibah datang? Nak bagi kesedaran pada kita. Keenam, memberi iktibar pada orang lain. Ya Allah, dia kena tipu dengan, jangan kita kena tipu. Kita ambil iktibar.
Kemudian ketujuh, tanah subur bagi mereka yang mahu menyemai. Mana kita cari tempat-tempat, macam mana kita nak mulakan bisnes baru kita, macam mana kita nak mulakan refresh balik, macam mana bisnes sekarang. Dia pandai bisnes tapi kena tipu online. Ada driver saya pun hari tu, salah seorang driver saya kena tipu scammer, dapat pinjaman. Siap tulis tu pinjaman, dia sebut nama bank tu. Siap bagi borang online, diisi borang, nanti datang. Tapi kalau nak loan ni nak lulus, loan ni minta 10,000. Okey, tak apa, nanti kena bank in dulu 300, nanti baru kita akan bagi untuk proses. Bagi 300. Kalau nak dapat lagi tu ada balance lagi 1,800. Kita akan pulangkan balik bila dah dapat duit. Dia tak nak lah. Okey, jumpa dekat Maybank, dia kata. Jumpa dekat Maybank. Mana ada scammer. Bertipu. Nampak tak? Nasib baik baru hilang 300 ke 500 je baru hilang. Dia hampir nak bagi dah 1,800 tu. Kononnya nanti dia akan pulang balik. Tipu hari ni. Bayangkanlah orang mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Itulah yang berlaku pada hari ini. Kemudian yang ke-8, tanda Allah masih sayangkan kita. Allah bagi ujian ni sebab Allah sayangkan kita. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, saya kata tadi, kita kena sabar banyak-banyak. Kena sabar banyak-banyak sebab ujian yang datang ni, dia datang bukannya datang ni sebab Tuhan marahkan kita, Tuhan tak suka kat kita, tapi sangka baik, kata tadi. Oh, Tuhan bagi ni ada sebab ni. Tuhan bagi sebab ni. Allahu Akbar. Agaknya sebab ini kot. Itu sebabnya kita datang. Kita buat seminar, buat khusus. Usahanita buat khusus kompetensi keusahawanan. Nah, biasa saya buat sebelum ni kan. Saya pernah buat untuk veterina, saya pernah buat untuk grup Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM. Kompetensi sebab kadang-kadang ilmu. Sebab nak belajar, orang nak berniaga, dia pun nak berniaga. Tapi ilmu tak ada. Kan kena ada ilmu. Bak kata orang, cantik tolok, pantainya landai, tabat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Oh, nak buat ini. Okey, tak sesuai tak ni? Sesuai. Oh, dia nak buat ni. Okey, macam mana? Macam mana pasaran pula? Macam mana market sekarang? Macam mana kedudukan sekarang? Macam mana potential customer? Siapa kita punya klien yang kita rasa kita boleh dapat? Sebab kalau tidak, bagilah. Usahanita boleh bagi pinjaman yang mudah. Contoh kan, pinjaman mikro boleh bagi. Bagilah. Tetapi kalau ilmu tak ada, macam mana? Walaupun sikit, kena belajar. Kena belajar. Di Seremban ada seorang meniaga, tuan-tuan boleh tengok dekat Lavender Heights tu, ada seorang meniaga roti John kaya raya, tukar 3 kali BMW dah. Roti John aja. Jangan ingat meniaga burger tu tepi jalan. Dulu dia mula dengan stall anak Felda. Dia mana dia kahwin dengan budak kampung saya. Dia duduk tu sama-sama suami isteri buat. Macam dia dah pecah share. Dia buat bisnes Roti John Lavender Heights. Steady. Pergilah, punya ramai orang. Roti John tu apa, saya tanya dia macam mana rahsia dia berjaya. Dia kata, bang, satu saya sos saya tak pernah tukar bang. Sos, mayonis, lepas tu jangan kedekut. Bila orang gigit lempah keluarnya. Kualiti jaga. Buat yang terbaik. Bayang, niaga Roti John kaya raya. Dan dia tahu tak pekerja dia berapa ramai? 25 orang pekerja bawah dia. Roti John je kot. Lepas tu semua orang datang nak menyewa tapak dekat restoran itu. Baru betul. Dulu nak tengok macam tu restoran Cina je. Betul sama Melayu menjaga nasi lemak dekat kaki 5 kan, kaki 5. Sekarang dia buat. Bayangan. Heran tak heran. Dekat KL tu. Night Circle bubur je jual. Jual bubur boleh kaya. Bubur putih tu, bubur orang damam tu. Bubur lepas sunat tu. Kan? Lepas tu lauk pilih, nak ikan bilis, nak ikan masin ni, nak ikan masin ni, goreng ni, kacang ni, apa semua. Ni sayur, nak sayur kailan, nak sayur cendawan tiram ni, apa semua. Pam, dia masak-masak, pam. Bubur tu berlauk. Ya Allah, boleh senang. Tak payah jual kereta mewah pun. Tak payah tubuh megah holding pun. Jual benda biasa je. Kan? Bayangkan jual budu. Ya Allah, jual budu sampai UK, United Kingdom. Cerita apa ni? Boleh buat? Boleh buat. Nasi kerabu sampai ke UK International. Nak cakap apa? Saya beli ada satu nasi kerabu tu yang instant punya tu, nasi kerabu tu. Dia letak dalam paketnya frozen, bawa balik. Bila hidang, orang tak tahu pun yang tu sebenarnya frozen. Ya Allah, sedapnya. Baru tahu. Patin, semua ngaku patin temeluh sekarang ni.
Ui, patin saya baru ni makan patin. Orang berceramah ni memang susah nak diet. Makan patin, barulah saya tahu betapa sedapnya patin. Patin buah. Dengan kang gohok 400 lebih. Menung, kalau rasa tak nak makan, nak jilat je ikan tu. Macam mahalnya. Betul. Saya tak pernah makan ikan patin buah ni, tak pernah makan, tapi baru tahu sedap. Lepas tu kalau tuan-puan semua pergi kan, YB kalau ada peluang pergi, ikan patin paling best Kuala Lipis. Sebab dia lagi laju air sungai dia, lagi sedap ikan dia. Dia punya orang pun bercakap laju. RM25 sekalau. Dia kata patin buah RM200 sekalau. Patin moncong RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata macam tu. Yelah, daripada dia makan, baik dia jual. Dia jual dapat RM600 sekilo. Barulah tahu betapa. Saya dulu, kenapa lah sampai mahal sangat? Bila dah rasa baru faham kenapa dia mahal. Macam itulah, kita banyak benda boleh berniaga. Banyak boleh berniaga. Cuma janganlah kita jadi macam orang dulu-dulu yang dengki-dengki ni. Orang berniaga karipap sampai ke hujung. Karipap sampai ke hujung. Di Kuala Selangor tu, karipap King Kong. Memang godang muka karipap Sekotol tu makan 5 orang. Kalau boleh habis 5 kotol seminggu tak payah makan. Kan kita nampak karipap yang dekat pasar raya yang jual perabot yang kat KL tu, yang selalu orang pergi tu kan, karipap dia tu tak payah sebut, dia tak taja cabah kita hari ni. Itulah yang warna biru yang macam tu lah nama dia. Macam tu lah nama dia. Betul. Orang boleh fikir berniaga macam tu. Nampak tak? Cuba kita fikir orang benda yang orang tak pernah buat lagi. Macam tu lah. Nampak tak? Itu sebab saya kata pentingnya kita ni. Daripada hujan, alamak aku susah sekarang. Siapa sangka ada seorang sahabat saya tu, dia kata anak dia, alhamdulillah Ustaz, terima kasih doa Ustaz makbul. Kenapa? Anak saya dah diterima, dah jadi pilot dekat AirAsia. Oh alhamdulillah, dia pun interview apa semua dah okey, semua dah siap pakaian dia semua. Esok nak kerja PKP. Dia dah berhenti kerja tempat lama, nak jadi pilot PKP. Tony Fernandez pun buat Grab. Macam mana? Apa dia buat? Cuba tengok pilot. Sama termasuk tu sebab saya tak nak jadi pramugara tu. Saya ni memang tinggi, saiz dah ada dah. Dulu saiz saya okey. Tapi sebab saya kuat bergurau, dia reject saya. Saya kalau jadi pramugara bergurau, kita dah ada masalah cuaca, sila mengucap sekarang. Agak macam tu lah kan. Saya macam tu sudahlah, taklah kita habis lagi tu. Kita dah ada bekalkan kitab Yasin, sila baca sekarang. Rasanya tak sempat habis ni. Contoh lah. Macam tu memang tak berani lah kan. Tak. Kita bayangkan pilot tu boleh dengan pakaian seragam pilot, tarik beg dia, pergi ke gerai, dia buka nasi lemak kapten. Itu sebab saya kata ujian, dia tak ada ujian ke? Dia pun hilang pendapatan. Dulu seminggu dah berapa belas trip. Naik kapal terbang macam naik bas. Sana sini setiap kali ada allowance 2, tak sempat nak belanja pun, punya banyak duit. Tapi tiba-tiba dia hilang rezeki, mata pencarian tiba-tiba. Itu sebab kita kena. Itu saya kata orang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Itu sentiasa fikir, jual tudung. Dia nak tudung, okay, buat tudung lain sikit. Tudung saji, jenis yang untuk tutup makanan, yang kreatif sikit ada. Betul kan? Rupa-rupanya ada orang nak agak tudung saji tu kan, dengan desain-desain yang terkini. Betul tak? Buat ciptaan-ciptaan baru, pakaian, baju, cipta ni semua. Ada orang dia buat desain dia lain daripada yang lain. Contoh kan, kan ada lain sikit, button dia lain. Macam yang saya keluar baru ni, budak Melayu buat dekat Shah Alam, CGO Cotton. Bukan nak promote, lebih kurang. Ya Allahu Akbar, smart, kain cotton linen, Raja Fabric, lawa baju dia. Cuba tengok dalam IG. Betul. Iya. Mak saya buat sambal crispy.
Orang ni buat sambal. Apa beza sambal mak saya tu? Crispy sampai maghrib rangupnya. Kan? Iya, siapa yang makan tu meletek-ngeletek nyawa duk sadap macam tu lah. Ya Allahu Akbar. Sampai ke Singapura orang makan tak semua makan dengan nasi gatah macam tu je. Bayangkan tu. Contoh susu kambing. Sampai juga dekat situ. Samsul debat jual susu kambing. Orang cakap jual susu. Sebab apa? Saya orang tanya, Ustaz tak ada ke produk Ustaz? Kita nak beli ni, nak support Ustaz ni. Saya pun fikir, apa produk yang bagus? Saya bincang dengan wife, saya fikir, okey lah. Saya kata, kita buat susu kambing, barangan sunnah. Susu kambing, campur kurma, campur madu yang diizinkan. Madu lebah lah tuan ya. Bukan madu yang berdiri dengan madu Tesla tu, bukan. Bukan. Madu tu yang bagus. Tak, susu kambing ni yang bagus, pertama dia tak ada bau. Saya kalau cerita dia punya testimoni yang pelik-pelik banyak. Saya masa buat tu tak adalah. Masa dekat kilang tu saya, okey, boleh tak lebihkan madu dia sikit. Okey, lepas tu minum. Boleh tak kurma tu tambah lagi. Sampaikan saya sesuai dengan rasa tu, baru dia buat. Formula tu kilang aja simpan. Dan saya tak pernah sangka yang feedback dia sangat baik. Saya sangat baik. Saya dengan isteri saya pun terkejut bila tengok, lah, tak sangka dia boleh pergi sejauh itu. Sekarang ni gambar Samsul Bab macam ni, dah ada pula tiruan. Itu dia. Tapi yang bagus apa? Yang bagus orang yang GERD, gastrik, pedih luar hati, settle. Orang yang nak puasa, ada yang GERD tu sampai tak sanggup tak makan. Ada orang gambar tu 20 kilo turun berat badan dia. Pagi minum tu. Nak diet pun minum lah tu. Tapi kalau minum tu, makan macam tu juga banyak dia takkan kurus. Percaya cakap saya. Dan dia juga ada satu kes tu yang paling pelik lah. Ada seorang kawan saya tu, dia kata kucing dia sekor-sekor mati. Kucing sekor mati. Lepas tu yang sekor tu makin lama makin kurus. Bawa pergi veterina, doktor tu kata tak ada apa pun, okey ni. Buat balik. Sekali tu dia tengah bancuh susu kambing Samsul Bab tu. Kucing dia dekat. Kau nak ke dia bagi minum? Elok segar-bugar kucing tu. Sudahnya masalahnya kucing tu dah tak nak minum air lain. Dia nak susu kambing Samsul Bab tu. Sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Yang mula semain kat kursi tu amalkan. Kalau naik tangga dah berpimpin tadi kan. Contohnya Datuk kan. InsyaAllah Datuk, saya recommend. Saya recommend. Betul. Ni contoh lah. Tak, maknanya fikir apa yang orang lain tak pernah buat. Jangan kita buat benda yang sama. Ni nasi lemak sampai hujung, nasi lemak. Dulu kan nasi lemak antarabangsa. Kan? Orang sampai ke KL. Alah, hai adalah sekoncot lah. Hai. Nasi lemak antarabangsa sampai pergi KL nak makan nasi lemak malam. Rupa-rupanya sekarang merata dah dekat Melaka pun banyak nasi lemak paru, nasi lemak kerang, nasi lemak jantan. Ada telur, jantan lah. Macam tu lah. Tanya pula. Betul tak? Itu sebab saya kata tadi, makna kata kita kena jangan mengelabah bila ujian datang. Kita kena kreatif. Kena kreatif. Ada satu sahabat yang berbangsa Cina. Dia buat pusat jagaan orang tua-tua. Azad. Tu telefon siapa tu? Pusat jagaan orang tua-tua. Kita nampak kan dah buat pusat jagaan orang tua-tua lah. Dia bukan buat pusat jagaan tua-tua macam yang rumah Sri Kenangan tu. Dia buat pusat jagaan orang tua-tua yang mana anak-anak nak pergi kerja, tinggalkan mak ayah dia dekat situ, balik kerja kan ambil. Dekat sana main carom lah apa, bagi tahu ubat dia apa. Sampaikan mak bapak yang seorang tu cakap, besok datang ambil. Hari ni tak balik. Sampai macam tu lah. Bayang. Dia boleh fikir tu. Orang Melayu kalau buat ni, tak baiklah, kau ni menggalakkan orang tinggalkan. Orang Melayu ni banyak fikir. Sedangkan dia buat dan memang bapak dia happy pergi sana sebab kawan-kawan dia ramai. Itulah antaranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa-apa pun tuan-tuan dan sekalian, berbalik-balik pada basic. Tuhan tak bagi satu perkara tu sia-sia. Semuanya ada sebab. Semua ada sebab. Malaikat Jibril kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, dia pesan juga, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, kamu perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan disebut semulia-mulia manusia ada keupayaannya bangkit di waktu malam dan beribadah kepada Allah. Dan keperkasaan seseorang manusia
adalah keupayaannya untuk tidak bergantung kepada selain daripada Allah. Jadi tenangkan hati kita. Kalau susah macam mana pun, ingat kita ada Allah. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Apa yang kita takut? Di datangnya usaha nikah ni pun Allah gerakkan orang yang mengasaskan 40 tahun dulu, sebab aspirasinya nak bantu orang-orang yang memerlukan. Bantu, kalau tak boleh bagi ikan, kita bagi dia pancing. Macam mana cara nak mancing? Macam mana kalau sampai satu tahap boleh menyala-menyalalah. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Hidup kita ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia ini. Maka jangan kita sia-siakan dengan perkara yang sia-sia. Buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Buatlah jasa sebanyak-banyaknya. Buatlah bakti sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kerana kalau andai kata kita terlepas peluang, sampai bila-bila pun kita tidak akan berpeluang lagi. Ingat, kalau kita berpeluang untuk berusaha hari ini, berusahalah. Janji orang-orang Arab, manjadda wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Pasti berjaya. Ya. Bak kata orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah.